Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya, Jija Ahmad. Kita mulakan dengan laporan ini. Malaysia dijangka menghadapi gelombang baru COVID-19 lebih awal berbanding tempoh 2 atau 3 bulan yang diumumkan sebelum ini. Perkara itu disahkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebelum ini. Dan jangkaan awal berkenaan bukan untuk menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, ia mengambil kira kepada langkah pencegahan yang perlu diambil meliputi setiap aspek oleh semua pihak. Baik, kita nak terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM. Selamat tengah hari, Prof. Ya, selamat tengah hari, Cici. Ya, Prof, melihat kepada perkembangan ini, gelombang baru ini apa sebenarnya yang mungkin boleh kita jangkakan? Melihat kepada apa yang telah diumumkan oleh YBKJ baru-baru ini mengenai kemungkinan gelombang baru yang bakal berlaku di negara kita, saya melihat bahawa ia adalah merupakan satu langkah yang terbaiklah daripada Kementerian Kesihatan yang memberikan penjelasan awal kepada masyarakat untuk berjaga-jaga dalam konteks kita untuk mendepani gelombang yang bakal berlaku. Meskipun dalam data sedia ada tidak menunjukkan dengan jelas dari segi kes baru, kes aktif maupun kes-kes yang dirawat di ICU ataupun angka kematian masih lagi dalam pola yang masih mendata. Namun saya percaya melalui data-data terkini oleh Kementerian Kesihatan telah menunjukkan kemungkinan berlakunya gelombang tersebut seperti mana yang dijangkakan. Dan kita tahu bahawa subvarian Omicron ini sangat mudah merebak. Maksudnya sekiranya berlaku jangkitan dan ianya juga telah dikesan di negara kita. Dan kalau kita lihat beberapa hari kebelakangan ini memang kes baru didapati dalam pola yang meningkat. Sehubungan dengan itu, apa yang kita boleh lakukan sekarang ini, setiap individu kita perlu mengambil maklum dan juga memberikan tumpuan kepada langkah-langkah pencegahan yang telah dinasihatkan, jaga SOP dan pastikan mereka yang belum lengkap divaksin untuk mengambilnya seberapa segera yang boleh. Dan bercakap mengenai perkara itu juga, Prof, apa yang paling penting ketika ini adalah persediaan. Mungkin Prof sendiri ada pandangannya mengenai apa mungkin persediaan yang paling baik yang harus kita lakukan. Okay, pada masa ini, sebelum saya jawab soalan tu, dari segi konteks kalau kita melihat jangkaan gelombang yang bakal berlaku ni berbanding dengan era sebelum vaksin dulu, saya boleh nyatakan bahawa kebimbangan itu tidaklah seperti mana yang kita lalui sebelum ini. Maksudnya semasa vaksin masih belum meluas Namun dalam masa yang sama, kita masih perlu berjaga-jaga disebabkan oleh adanya golongan berisiko dalam masyarakat kita dan ada juga golongan di antara mereka tu yang tidak boleh langsung divaksin dan terdedah kepada potensi bahaya jangkitan sekiranya berlaku. Jadi untuk itu, bagi membolehkan kita terus terlindung daripada mendapat kesan yang serius akibat impak daripada gelombang baru ni, mereka-mereka yang masih belum lengkap divaksin dan juga individu yang digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak kedua perlu hadir untuk mendapatkan dos berkenaan. Dan dalam masa yang sama, SOP maksudnya seperti mana yang dinasihatkan apabila kita berada di tempat-tempat di dalam bangunan dan sebagainya seperti mana yang dinasihatkan perlu diteruskan. Jangan sekali-kali cuai dan kita perlu bertindak bersama untuk melindungi antara satu sama lain. Prof, dalam masa yang sama sedang dunia beralih ke fasa endemik, ramai antara kita yang kurang peduli bila kita bercakap atau melaporkan mengenai berita gelombang baru ini. Malah kerisauan orang ramai kini kita lihat tertumpu kepada penyakit-penyakit lain seperti monkeypox, influenza dan juga mungkin HFMD. Pandangan Prof dalam hal ini? Kita sebenarnya perlu memberikan kerjasama maksudnya dalam konteks untuk melindungi semua individu dalam masyarakat. Semua maklumat-maklumat tersebut perlu dipertimbangkan secara adil. Maksudnya kita tidak mengenepikan sesuatu penyakit yang kita rasa kita dah okey dan kita menumpukan pula kepada penyakit-penyakit yang kita rasa masih lagi belum kita lakukan. Pada pandangan saya kita perlu melakukan sama saja semua pendekatan yang seperti mana yang dinasihatkan. Dan dalam konteks ini ialah kita perlu bukan sahaja memberikan tumpuan pada diri kita, sebab yang kita perlu ingat di sini ialah tindakan kita sebenarnya akan memberikan impak kepada masyarakat secara keseluruhan. Jadi semua orang perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan dalam masa yang sama kita mengingatkan antara satu sama lain. Kita masih belum keluar sepenuhnya dari fasa peralihan endemik ni dan kalau kita lihat di Singapura juga mengalami pola peningkatan COVID-19 yang sama dan di Taiwan terlebih lagi mereka sedang bergelut dengan kes yang terlalu tinggi. Jadi kita perlu sentiasa berjaga-jaga dalam konteks untuk melindungi semua individu dalam masyarakat.